Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada beberapa isu yang kita nak kupas. Cuma sebelum kita kupas tuan-tuan, saya nak cerita sikit tentang cubaan untuk KWSP. Walaupun mereka ni tidak memberikan pencarum untuk mengeluarkan duit secara automatik RM10,000 secara one off, tetapi mereka masih lagi tuan-tuan, masih lagi cuba mengelirukan pencarum-pencarum menggunakan teknik-teknik yang saya anggap teknik yang kotor. Kenapa saya kata mereka menggunakan teknik yang kotor? Pertama sekali tuan-tuan, bila anda masuk ke iSinar, pertama kena register dulu dengan KWSP. Kemudian bila dah register, anda boleh masuk kepada iSinar. Dia tidak akan terus beritahu berapa amount yang anda boleh keluar. Contohnya tuan-tuan, katalah yang anda boleh keluar ialah sebanyak RM10,000. Contohnya RM10,000. Bila anda masuk ke ruangan untuk klik amount ni, dia takkan pergi kat RM10,000. Contohnya macam saya boleh keluar RM11,150. Dia pergi kat sini saja, RM2,250. Padahal saya boleh keluarkan tuan-tuan RM11,150. Sebab dalam akaun satu saya tu ada lebih kurang dalam 115,000. 8 tahun saya kerja dengan kerajaan, sepatutnya saya boleh keluar RM11,150. Tapi mereka sengaja tuan-tuan, dia ada satu line macam ni, tuan-tuan tengok, dia boleh tarik. Dia tak terus maksimum RM10,000 ni. Dia nak elakkan tuan-tuan keluar maksimum, dia letak RM2,250 saja. Jadi sebelum tuan-tuan kena tipu, saya nak beritahu, bila masuk saja iSinar, nampak benda ni, drag cursor ni terus sampai ke ujung supaya anda boleh keluarkan maksimum. Orang ni, yang ni, dia boleh keluar maksimum RM100,000. Dia RM100,000 dalam tabungan dia boleh keluar maksimum RM10,000. Jadi jangan terpedaya, sebab ada beberapa orang dah terkena. Dia tengok sini keluar RM2,250 saja. So dia pun tekan next, okey, kan? Teruslah. Itulah jumlah pengeluaran dia yang dia boleh keluar. Sebenarnya kita boleh keluar lebih kurang 10% daripada simpanan kita di dalam akaun satu. Jangan terperangkap dengan taktik kotor KWSP ni. Ini semua kerja Muhyiddin tuan-tuan, untuk mengelakkan tuan-tuan keluar duit banyak. Okey. Keduanya tuan-tuan, awas dengan makcik ni. Makcik ni sebenarnya dia sudah di makcik ni ada seorang wanita dipanggil apa? Era. Dia akan minta kita, dia akan mempengaruhi kita. Dia kata duit ni RM2,250, kalau anda simpan sampai usia 55 tahun, maka anda akan dapat RM3,000 lebih. Ini cubaan terdesak bagi saya. Kalau nak tolong orang-orang yang susah sekarang ni, yang terkesan akibat Covid, tolong je lah. Janganlah buat perangai buruk macam ni. Ni saya tujukan kepada Menteri Kewangan kita dan juga Muhyiddin. Sudahlah, sudah cukup lah buat taktik-taktik macam ni. Lepas tu bila kita dah letak cursor tu di penghujung untuk sepenuhnya, pengeluaran sepenuhnya, mereka juga hanya akan memberikan 3 kali pembayaran. Maknanya bukan sekali one off dapat, tuan-tuan.
Dia 3 kali. Yang pertama tu besar sikit, lepas tu yang kedua dan yang ketiga. 3 kali pengeluaran. Dan selepas kita dah klik semua sekali, pilih apa pilihan kita, di penghujung tu ada lagi sekali. Ada sekali lagi. Awet tu keluar, tuan-tuan. Minta supaya kita pertimbangkan balik nak keluar semua ke, ataupun memadai keluar jumlah minima yang mereka cadangkan. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, ramai yang kecewa kerana ramai yang masih lagi mencarum dengan KWSP. Mereka tidak memperolehi peluang. Belum mohon pun dah tak berjaya. Dan mereka-mereka yang ada setengah-setengah tu, kalau dia mohon-mohon tak berjaya, okey, saya nak beritahu, tolong register dulu. Register dulu untuk menggunakan sistem perbankan internet ni, ataupun sistem KWSP secara internet. Register dulu, barulah anda boleh pergi ke iSinar. Nanti saya akan bagi dekat link tu macam mana nak klik dekat iSinar, tuan-tuan. Okey, itu saja yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan untuk malam ni berkaitan dengan KWSP. Saya mohon semua orang, tak kira lah anda rasa anda layak ke tak layak ke, mohon dulu. Lepas tu tunggu sampai 4 bulan. Tunggu 4 bulan. Mereka akan tentukan sama ada kita ni boleh dapat ke tak boleh dapat. Bagi yang awal-awal tak boleh tu, tolong cek sama ada anda sudah berdaftar untuk menggunakan sistem perbankan internet ataupun sistem kemudahan KWSP ni secara internet ataupun tidak. Kalau belum daftar memang tak boleh. Dia akan tulis tak berjaya. Sebenarnya tak berjaya itu bukan bermakna permohonan anda tidak berjaya. Maknanya anda belum lagi mendaftar untuk menggunakan sistem KWSP ni secara internet. Tolong pastikan buat benda ni dulu. Bagi mereka-mereka yang patah hati kerana sehingga hari ini belum lagi ada sebarang keputusan, mereka masih lagi stick, kata kita apa dipanggil, siapa yang masih mereka masih lagi stick mengatakan bahawa mereka tidak akan memberikan hak pengeluaran RM10,000 ataupun 10% secara automatik kepada semua, kan? Harap bersabar, kita akan still fight untuk anda, dan sahabat-sahabat kita juga mungkin akan meneruskan perjuangan mereka bagi memastikan anda memperolehi hak anda untuk mengeluarkan KWSP. Jangan putus asa lagi. Kita masih ada beberapa cara yang kita akan gunakan. Okey. Tok, ada soalan ni, Tok. Daripada tentang KWSP, daripada Nur Iskandar Badrun. Sempat ke kaki tangan KWSP buat kelulusan iSinar dalam 2 minggu ini? Kalau nak ikutkan memang tak sempat. Sebab dulu bila kita nak luluskan BRIM pun, kita dah minta dia orang mohon lama sebelum proses kelulusan tu. Jadi sekarang ni pasal benda ni seolah-olah macam tidak ada perancangan yang teliti. Dia tidak ada fund yang mencukupi untuk membiayai pengeluaran di akaun satu. Manakala kerajaan pula sudah mengumumkan pelbagai projek pembangunan, sudah pasti mereka nak menggunakan duit KWSP ini untuk membiayai projek-projek tersebut. Ini juga penting kerana nak mendatangkan income dan memberikan dividen setiap tahun kepada pencarum. Memang mereka kena laburkan kepada projek-projek yang maknanya membiayai projek-projek kerajaan. Ini mendatangkan pulangan yang lebih baik berbanding dengan kalau kita pergi ke peringkat swasta. Okay. So bagaimana dengan isu moratorium, Datuk? Moratorium setakat hari ini hanya kelebihan dia, daripada moratorium itu bermula 3 bulan daripada bulan Oktober. Sekarang ni sudah disahkan ianya bermula daripada 15 Disember
hingga 15 Februari. Tetapi kena ingat, siapa yang 15 Mac. tak Februari, Disember, Januari, Februari. 15 Disember. Dia sebulan. 15 Disember. 15 tengah Januari ke sebulan. Mac. 15 Mac. 15 Mac. 14 Mac. Okey. Lepas tu masih moratorium tidak diberikan kepada semua tak diberikan kepada semua. Hanya untuk mereka-mereka yang tergolong sebagai the B40. Tetapi mereka yang sudah mendapat mereka yang sudah pun mendapat SMS mengatakan mereka sudah diregister secara automatik, jangan lupa anda kena pergi ke bank dan menandatangani borang persetujuan. Kalau tidak, anda tak dapat. Siapa yang dah dapat secara automatik, dapat SMS, call bank. Kalau tak nak call bank, terus pergi ke bank, sign borang. Kena terima. Kena terima. Okey? Okey. Dia tak macam dulu. Dia tak macam dulu automatik, tak ada. Okey. Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Salam. Okey, Datuk. Tengku Adnan Tengku Mansur hari ini dia didapati bersalah menerima rasuah sebanyak 2 juta dan dia dihukum penjara 12 bulan dan didenda 2 juta. Apa pandangan Datuk mengenai hukuman yang dikenakan kepada beliau? Bagi saya, segala pendakwaan ke atas kepimpinan UMNO adalah berniat jahat, malicious prosecution, pendakwaan terpilih, dan sewajarnya bila UMNO menyertai Kerajaan Perikatan Nasional, sebab benda ni semua dibuat zaman PH. Tetapi bila kita bekerjasama dengan Perikatan Nasional, bekerjasama dengan Muhyiddin, sepatutnya Muhyiddin kena buktikan dia bukan PH 2.0. Tapi dah jelas nyata lagi bersuluh, kepimpinan UMNO yang bekerjasama dengan Muhyiddin telah membuat satu kesilapan sangat besar. Kita dah cakap. Jadi tak guna kita nak ulas panjang-panjang. Kita dah beritahu dah, jangan percaya dengan syaitan. Kan? Bila percaya dengan syaitan ni, kan? Akhirnya apa kita dia janji nak bagi tu, dia janji je, tetapi mereka tidak akan tunaikan. Pak Datuk, Kuat pun dah balik Tengku Adnan Tengku Mansur ada berkata 2 juta tu hanya dah duit poket dia saja. Dia tak dia macam inilah. Tengku Nan ni ramai orang mungkin tak tahu. Saya daripada saya kecil lagi, kan, kita dah tahu dia memang duit banyak. Maksud Datuk? Daripada saya kecil lagi, dia punya kalender dia punya diary dia hantar kepada Jawatan UMNO bahagian seluruh negara. Bapa saya kebetulan ketua penerangan UMNO bahagian. So memang tiap-tiap tahun lah. Dari situlah saya kenal Kunan ni. Daripada zaman dia muda lagi, kan, saya dapat tengok kalender dia. Senang cerita lah, UMNO ni bukan dia tanpa dia. UMNO ni berhutang dengan dia lah, senang cerita. Bukan dia berhutang UMNO. Kau bayangkan kita berapa lama duit kita kena tahan. Kau rasa siapa bagi duit? Kunan bagi duit. Kan? Jadi 2 juta ni nak beritahu. Bila Mahathir dulu, bila dia gaduh dengan Tengku Razali, ketika itu duit UMNO semua dibekukan kerana UMNO diharamkan. Bila duit UMNO dibekukan, UMNO diharamkan, sampaikan bil elektrik, bil air pejabat UMNO tu pun tak bayar tau. Duit tak ada, semua beku. Jadi bila dia buat parti baru, Mahathir buat UMNO baru, Tengku Razali pula buat Parti Melayu Semangat 46. Sebab ROS letak syarat, parti yang berjaya menarik lebih 30% daripada keahlian parti lama, kan? Dialah yang akan mewarisi semua aset UMNO, duit UMNO, semua sekali. So bila lah dia orang dah dapat balik, Mahathir berjaya kumpul lebih daripada 70%, katanya lah, kan? Betul tak betul kita tak tahu sebab dia ni memang penipu. Dulu Tengku Razali dah menang pemilihan UMNO 3 kali menang,
blackout satu bangunan tu, tiba-tiba bertukar. Dia pula menang 43 undi. So dia berjaya buat benda yang sama, sama ada betul ke tak betul dia boleh kumpul 30% ni, kan? Maka dia dapat semua aset UMNO bagi pada UMNO baru. Itu yang UMNO baru sekarang ni menguasai PWTC. Cumanya ramai tak tahu, dalam mesyuarat MT UMNO Penaja, dia kata dia orang ni telah memutuskan supaya lepas ni janganlah semua duit UMNO simpan dalam akaun UMNO. Sebab kalau akaun beku macam baru ni, kan, kita semua akan susah. So MT UMNO Penaja ketika tu membuat keputusan duit UMNO boleh disimpan oleh 3 orang apa dipanggil? Trustee. Pertama Presiden UMNO, kedua Bendahari UMNO, ketiga Setiausaha Agung UMNO. Jadi mahkamah tu dia tak tahu benda ni. Patut Peguam Tengkunan kena beritahu. Ini 3 decision yang dibuat. Itu sebab ada orang petikai kan, kenapa Dato' Seri Najib simpan duit? Sebenarnya ini keputusan zaman Mahathir. Dato' Najib cuma ikut je. Kan? Itu sebabnya selepas kita kalah saja, lepas dia orang bekukan akaun kita, kita bernafas. Sebab apa? Sebab Kunan pun ada simpan duit sikit atas kapasiti peribadi dia. Datuk Seri Saleh Sek Keruak pun saya rasa dia pulang 200 juta lebih kepada UMNO balik. Yang Datuk Seri Najib pegang ni ada tinggal lebih kurang 116,000, termasuk sedikit duit peribadi dia. Itu habis dirampas oleh Mahathir. Sepatutnya bila dia rampas tu, dalam tempoh sebulan dia kena dakwa. Kalau dia tak boleh dakwa, dia boleh mohon 6 bulan maksimum. Tak boleh lebih 6 bulan. Tapi sampai sekarang ni, bukan setakat duit-duit tu semua sekali tak tahu apa jadi, kan? Yang tahu apa nama tu yang Bengali tu? Bengali tu dah beli Porsche sebiji dengan Range Rover. Cuba nak migrate, tak berjaya. Itulah apa yang berlaku. Baik tangan. Datin Seri punya baik tangan, Nadia kahwin, Nadia apa semua sekali. Termasuk anak-anak dia apa semua. Kau tahulah barang kulit, kan? Bila yang menjaganya bengap. Tak tahu benda yang dia jaga tu precious item. Kan? Yang nilai dia bukan ratus ribu lagi, ada yang ada juta, kan? Dia tak tahu macam mana nak preserve benda tu, kan? Habis. Duit pun short, kan? Barang pun rosak. Inilah akibat dia. Bila kita bagi kuasa pada orang yang tak ada akal lah, senang cerita. Dalam erti kata lain. So dalam erti kata lain, kan, Tengkunan hanya menjalankan tugas dia saja. Dia collect apa ni dana, kan? Ada dana disimpan oleh Dato' Seri Najib, termasuklah dana yang dikolek oleh siapa nama ni, Nik Faisal. Nik Faisal dia tahu bahawa akaun tu memang dia jaga, akaun amanah tu dia jaga. Dan dia CEO SRC International. Dan dia tahu 3 tahun yang sudah Dato' Seri Najib hadir dalam mesyuarat kabinet yang meluluskan supaya KUAP memberikan pinjaman kepada SRC International. Masa tu SRC International ni ada kaitan dengan 1MDB lah, dengan kerajaan juga, kan? So sepatutnya dia tak masukkan duit dalam akaun tu. Dia boleh masukkan duit dalam akaun orang yang bukan menteri ketika tu. Daripada 3 orang ni, dia boleh masukkan dalam akaun tersebut. Tapi dia pilih masuk dalam akaun Dato' Seri Najib. Sama ada secara sengaja dia buat macam tu, lepas tu berlarikan diri, sengaja nak frame Dato' Seri Najib ke apa, kita tak tahu. Ini hanya boleh tahu sekiranya janji Hamid Bador untuk membawa balik beruang yang dah rupa jalan pun macam seladang tu ditunaikan. Selagi janji tu tak ditunaikan, selagi itulah kita tak akan tahu apa kebenaran dia. Cuma Kunan dia terima duit untuk pilihan raya
Sungai Besar dan juga untuk pilihan raya Kuala Kangsar. 2 tempat. Kan? So, bagi kita, Kunan terima duit bagi pihak parti, tak ada masalah. Memang dia di-authorize untuk terima duit bagi pihak parti. Bukan hanya bendahari. Dan dia juga bukan salah seorang yang kaya di Malaysia. Senang ceritalah, gaji-gaji kaki tangan semenjak zaman kita kalah tu, akaun UMNO kena beku. Dia semua dia bayar. Dia bekas pengarah Mutiara Telecommunication. Dia dah kaya daripada dia zaman dia muda lagi. Ya, ya. Cuba bayangkan Kunan dah tak berapa sihat tu, dia orang nak simpan dalam penjara 12 bulan. Zalim tak zalim? Cuba kalau kita ni, hati perut busuk hati kita ni sama macam Mahathir, sama macam Muhyiddin. Kan? Apa jadi? Mahathir usia dah 72 tahun ketika tu. Duk maki Hamon, duk tuduh Najib macam-macam. Kita tangkap, kita sumbat dalam lokap, kita dakwa. Apa jadi? Macam itulah keadaan Kunan. Mahathir kurang-kurang dia sihat. Kan? Dia sihat. Tak tahulah dia betul-betul sihat ke, ataupun saka dia yang buat dia sihat, kita tak tahu kan. Tapi yang pasti Kunan tak berapa sihat. So orang yang dah tak sihat ni dia anyaya macam tu bagi saya it's too much lah. It's too much. And aku tak boleh nak faham apa orang-orang BN ni fikir lah. Kan? Tak ada otak ke apa, I don't know. Kawan ini seorang. Datuk Najib seorang. Habis Datuk Zahid lepas ni. Mak Masran. Ini hari apa ni, Tan Sri Syaril minta supaya ditukar hakim Nazlan, hakim yang tak ada pengalaman dalam kes jenayah, dia ambil daripada Mahkamah Komersial, nak kenakan Datuk Najib. Sekarang hakim ni juga yang mengadili kes Ahmad Maslan dan juga Tan Sri Syaril. What do you expect? Belum berlaku pun kita dah tahu dah apa result dia. Padahal bila sebut orang yang terima duit daripada 1MDB ni, ketika nama Ahmad Maslan disebut, ketika nama apa ni Tan Sri Syaril Samad disebut, waktu yang sama disebut nama Mas Emiati. Ahli Parlimen yang lompat juga. Waktu yang sama. Kenapa tiba-tiba bila Mas Emiati lompat, nama dia hilang? Ketika disoal siasat oleh pihak Amlah, SPRM, nama Muhammad Mustafa ada. Bila dia lompat, dia suci bersih. Jadi lembu yang bersih. Macam mana? Adil? Habis yang dah terang lagi jelas video Azmin Ali ni. Azmin Ali sekarang ni duk sibuk. Duk tabur duit. Cuba nak buat ketua-ketua UMNO bahagian ni memberikan support. Sebab dalam grup WhatsApp dia orang kod grup WhatsApp lah kan. Dia kata 137 ketua UMNO bahagian tidak bersetuju UMNO terus kerjasama dengan Bersatu. Sekarang Azmin cuba nak membeli ketua-ketua bahagian ni. Saya punya nasihat pada ketua-ketua UMNO bahagian ni, dia beri duit, ambil. Kan? Tapi gunakan duit tu, kerjakan dia orang habis-habisan. Kena bijak. Dia orang bagi duit, ambil. Tapi gunakan duit tu, buatlah ceramah ke, apa benda ke, pastikan akar umbi kita sampai mampus pun takkan terima geng-geng PPBM ni. Ini penting. Datuk, Ya. tidakkah dengan pendakwaan pada pemimpin-pemimpin UMNO ni, pemimpin-pemimpin utama UMNO ni akan menyebabkan kejatuhan UMNO? Dan kenapa UMNO dia macam ni ya. Tertinggi UMNO tak nak tarik diri lagi sampai sekarang? Dia kena faham. Okey. Dalam MT UMNO tu, Ya. okey, dia ada macam-macam jenis orang.
yang taat setia pada parti, nak parti ni solo, bawa panji-panji BN, nak kerjasama pun kerjasama dengan PAS saja ada. Tapi ada setengah-setengah tu kiblat dia Mahathir. Bila Mahathir dah tak ada, kiblat dia bertukar pula kepada Muhyiddin. Yassin. Ada juga. Ada pula setengah-setengah tu dia kata dah kita dah kerjasama dengan Muhyiddin, dah teruk kena lanyak dengan Mahathir, kan? Apa kata kita kerjasama dengan Anwar pula? Ada juga, kan? Cuma saya cakap terus terang lah, bagi saya lah, Muhyiddin dah berjaya lah mengenangkan kita. This is a defeat that I am very embarrassed to admit, but we have to admit. Dalam keadaan sekarang ni, Mahathir dah ugut pemimpin DAP. Pemimpin DAP hari ni sudah tidak bersama dengan Anwar Ibrahim. Sudah tidak bersama dengan Anwar Ibrahim. Hari ni kita tengok orang macam Lee Guan Eng diugut. Kalau kau tak menyokong Muhyiddin, Mahathir akan buka semua cerita tentang penyelewengan Guan Eng dan sebagainya. Masalah rival kepada Guan Eng pun, Anthony Loke punya grup dia sudah cakap dia orang pernah bersama dengan Anwar, dia orang pernah bersama dengan Mahathir, dan dia orang kagum dengan Mahathir. Rupanya dengan DAP pun kena tipu dengan Mahathir. So apa harapan kita? Hanya satu harapan. Kalau MP BN solid, 43 ni solid, tarik keluar. Kalau 43 ni solid tarik keluar, kan? DAP pun takkan semua solid nak bersama dengan Muhyiddin ni. Betul tak? Lepas tu geng PAN pula, dia pun akan ikut DAP, kan? Dia kan nak angkat DAP, kan? So kalau misalnya jumlah 43 yang kita tarik itu lebih besar daripada jumlah yang berjaya dibeli oleh Muhyiddin dan Mahathir untuk mengekalkan kuasa dia, maka barulah kerajaan ini boleh runtuh. Itu silap besar. Sebenarnya macam kita harapkan MP kita ni, ketika pengundian bajet itulah masa yang sebaik-baiknya. Sebabnya yang tolak bajet Muhyiddin ni 108. Pertama, geng Anwar yang berhasrat nak jadi Perdana Menteri. Kedua, geng DAP, geng Amanah, kan? Dia orang pun nak kembali kuasa. Tetapi ada satu lagi geng Mahathir. Dia orang nak jatuhkan Muhyiddin, kan? Dan dia orang pun ada cita-cita dia orang juga. Dia tak nak bagi pada Anwar, tapi dia ada orang lain yang dia nak letak sebagai interim prime minister. So kalaulah itu hari orang kita kalau dia tak bangun menyokong menolak bajet pun tak apa. Dia buat macam Tengku Razali, tak datang terus. Katalah ada 6 orang tak datang, daripada 111 tolak 6, tinggal berapa? 5. 11 tolak 6, 5. Tinggal 105, betul tak? Tinggal 105. 105, pembangkang ada 108. Maka Muhyiddin hilang majoriti. Dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Anwar pun tak boleh jadi Perdana Menteri. Maka segeralah proses untuk pilihan raya. Faham tak? Datuk rasa benda ni akan jadi yang 43 hari untuk keluar dalam masa dekat ni? Dalam tak boleh. tak mungkin. Maksudnya UMNO akan terus
Bagi saya sekarang ni, saya dah tidak menaruh harapan kepada kepimpinan UMNO yang ada hari ini. Selagi ianya duduk di bawah seorang Presiden UMNO yang lemah, selagi itulah kita tidak ke mana. Okey, Dato'. Dia tak boleh kontrol MP UMNO sendiri. Uniting factor langsung tak ada. Karismatik pun tak ada. So, the only way dia akan kekal berkuasa ialah dia memastikan bahawa pilihan raya akan datang, dia akan gunakan Muhyiddin sebagai faktor untuk memenangkan Perikatan Nasional, dan dia berpuas hati dengan jumlah tak kira lah 55 kursi ke, 60 kursi ke, 70 kursi ke yang UMNO dapat. Itu dia happy enough. Dia mengharapkan selepas tu dia punya jumlah kursi katalah 70 kursi, dia ada good bargaining power. Dalam keadaan sekarang pun, engkau ada good bargaining power pun kau tak boleh dapat jadi Perdana Menteri, timbalan pun tak boleh dapat. So apa jaminan Bersatu yang hari ni ada 112 kursi menang, lepas ni kalau dia menang 40 kursi, engkau boleh nafikan hak dia untuk menjadi Perdana Menteri? No way. Dato', takkah tindakan beliau amat merugikan kepada UMNO? Itu kau tak payah tanya, kau kena tanya budak tadika. Budak tadika boleh jawab tu. Mestilah rugi, berapa kali aku dah cakap. Budak tadika pun boleh tahu. Kita bukan benci dia. Dia kena faham. Dia kena letak keutamaan pada negara tu lebih daripada segala-galanya. Kalau dia letak kepentingan dia, hasrat dia nak jadi TPM, kan? Mampus. Kalau nak jadi TPM, bagi Datuk Najib jadi pengurus CBN, Datuk Najib jadi menang, engkau pun TPM juga. Apa masalah? Apa salah nak jadi TPM pada Anwar Ibrahim ke, jadi TPM pada Muhyiddin Yassin? Dan tentu bila Presiden bukan orang kita, macam mana kita nak jaga 3.7 juta ahli UMNO ni? Kita tak boleh jadi parti picisan. Kita tak boleh jadi parti kecil. Kita kena jadi the leading parti. Kita jaga semua. Faham tak? Okey, Dato'. Hari ini juga di Mahkamah Seksyen mantan Menteri Kewangan kita Lim Guan Eng tidak mengaku bersalah, dan mahkamah telah menetapkan pada 31 bulan Jun 2021. Itu je, itu dah senang dah tu. Kalau dah kes dia pun postpone pada bulan Jun. Kes-kes pemimpin UMNO ni diklasifikasikan sebagai kes yang perlu disegerakan sebelum pilihan raya. Maknanya dia orang nak disqualify kepimpinan UMNO ni sebelum pilihan raya. Kalau dah bulan 6 ni, bulan 6 pilihan raya dah habis, kau rasa Lim Guan Eng macam mana? Selamat tak? Itu sebab aku cakap DAP hari ini sudah bersetuju dengan Mahathir untuk menyokong Muhyiddin kekal jadi Perdana Menteri. Nampak? Jadi sekarang dah susah. Keadaan dah menjadi payah. Orang yang duk harap sangat KWSP keluar, hancur lebu. Orang yang duk harap boleh dapat moratorium, hancur lebu. Kan? Itu sebabnya kita tak ada pilihan dah. Kalau misalnya kapal yang dibawa oleh Zahid ni nampak macam tak ada haluan, kita terpaksalah buat satu kapal baru. Kita panggil kapal ni rescue boat. Kecil. Kita tak payah panggil ahli UMNO masuk parti kita. Parti kita ni tujuan dia untuk menyelamatkan kursi-kursi yang Zahid akan bagi pada Muhyiddin. Cukup. Kita bertanding di tempat-tempat ni, menang, kan? Kita tanya dengan Datuk Najib, nak suruh kita sokong siapa jadi Perdana Menteri? Kalau boleh kita nak Datuk Najib jadi Perdana Menteri, kan? Tapi kalau misalnya dia ketika tu keadaan dah tak mengizinkan dia jadi Perdana Menteri ke, ataupun
perlu letak seseorang untuk menjadi Perdana Menteri, sementara nak membolehkan atau bagi pengampunan ke contohnya pada pemimpin-pemimpin UMNO yang kena anyaya oleh Muhyiddin ni, then kita fikirkan ketika tu tak ada masalah. Kalau tak ada orang nak kosongkan kursi ke, kan? Kalau katalah aku menang kan, aku kosongkan kursi, bagi Datuk Najib bertanding. Datuk, Ya. dengan Datuk meletakkan parti baru Datuk ke kawasan-kawasan yang tak ditandingi UMNO. Satu, tidakkah dia akan memecahkan undi? Yalah, dia pecahkan undi dan dia akan undi. benefit pada Pakatan Harapan? Itu ada risiko. Risiko tu tetap ada. Kan? Risiko tu tetap ada. Tapi saya yakin akar umbi UMNO tidak akan memberikan sokongan dan jadi baruah untuk menaikkan pemimpin-pemimpin empat parti ni. No way. Mereka takkan bagi. Macam jeli. Kau rasa orang UMNO jeli? Nak bagi kepada Mustafa Mohamad? Betul tak? Okey. Kau rasa orang-orang dekat Larut tu nak bagi pada kawan baik kita? No way. Kan? Okey. Okey Datuk. Okey, hari ini Parti Putera pimpinan Syed Saddiq Bila pula Parti Putera pimpinan Syed Saddiq? Parti Putera ni Ibrahim Ali. Parti Muda pimpinan yang berhormat Syed Saddiq sampai sekarang mendakwa tidak dapat kelulusan daripada ROS. Ya. Walhal Parti Bersatu pada zaman Datuk Seri Najib, Datuk Seri Najib meluluskannya dengan cepat. So Bersatu boleh ditubuhkan waktu time Najib, okey? Ya. Adakah tangan-tangan di belakang ROS yang menyebabkan kelulusan ini dilambatkan? Tangan-tangan gaib. Tangan-tangan gaib. Dia macam inilah. Kalau Perdana Menteri itu gentleman macam Datuk Najib kan, walaupun Mahathir keluar pada UMNO, Mahathir cium mulut dengan Lim Kee Siang, Mahathir buat parti baru, Datuk Najib luluskan PPBM. PPBM hanya disqualify ataupun dibubarkan bila dia tidak membuat pemilihan, dia ada laku kesalahan, baru ROS diregister dia. Faham tak? Tetapi bila dia nak umum, dia nak tubuh, kita tak pernah halang. Kita bukan macam Mahathir. PKR nak tubuh parti mula-mula, dia buat himpunan Angkatan Keadilan, hak, tak lulus. Aku pun pernah buat parti Angkatan Reformasi Malaysia, tak lulus. Kan? Last kali kita ambil alih sebuah parti di Terengganu, Parti Ikatan, tukar nama jadi Parti Keadilan Nasional. Baru dapat ada parti. Dia macam sekarang ni pun, takkanlah Mahathir tak tahu parti dia takkan lulus. Dan tentu dia berpakat dengan Muhyiddin. Betul tak? Sama juga dengan Muda pun, kenapa dia buat parti baru? Sebab dia sekarang ni, dia ada dia punya grup dia. Kan? Dia ada orang muda. Walaupun ahli jawatan kuasa dia yang artis-artis ni semua sekali, yang dulu sokong Syed Saddiq nak buat muda ni, sekarang banyak dah lari kan? Kan? Tapi tujuan dia apa? Tujuan dia supaya Syed Saddiq pergi bertanding. Mungkin Syed Saddiq bawa balik 2-3 orang ahli parlimen orang muda yang menang. Betul tak? Kemudian Bersatu pula bertanding, dia curi kursi-kursi UMNO ni. Dia bertanding atas kursi-kursi UMNO ni, kan? Kursi-kursi UMNO ni yang mana kita gadai pada dia tu, dia bertanding kat sini, dia menang sikit. Betul tak? Kemudian Mahathir pula di bawah Pejuang, dia menang sikit. So last sekali lepas pilihan raya dia combine. Bila dia orang tak dapat Perdana Menteri, dia join pula dengan DAP dengan PKR balik. Masa tu baru orang Melayu melopong. Lepas tu baru kita boleh cakap, dulu kau cerita perpaduan Melayu, last sekali rupa-rupanya perpaduan untuk mengukuhkan DAP. Maksudnya ada agenda-agenda tersirat di... Memang ada. Sorry. Ada. Bahaya pada UMNO.
Okey. Ada lagi? Okey je. Tak ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.